Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Q, Kuantan akan membuat pembentangan bagi subjek Dasar Awam GMGA 2023. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Izazi bin Ismail, Atirah Solehah binti Abdul Roni, Siti Nur Farizan binti Pak Iran, Muhammad Hafiz bin Mat Suhaimi dan Muhammad Azam bin Azman. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah berkaitan dengan kegagalan kerajaan dalam menangani krisis COVID-19 dengan baik. COVID-19 merupakan wabak penyakit pandemik kesihatan yang telah melanda hampir ke seluruh negara di dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan untuk mengamalkan penjarakan sosial bagi mengekang penularan COVID-19 serta pemakaian pelitup muka dan Perintah Kawalan Pergerakan bagi memutuskan rangkaian penyakit ini memandangkan angka jangkitan yang semakin meningkat saban hari. Pihak Kerajaan Malaysia melalui Perutusan Perdana Menteri pada 16 Mac 2020 telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 yang bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020 yang menyaksikan perubahan mengejut kepada aktiviti sosial dan ekonomi negara. Antara kegagalan kerajaan dalam menangani krisis pandemik COVID-19 dengan baik adalah apabila rakyat dipaksa berkurung di rumah. Ianya mendatangkan kesukaran kepada isi rumah untuk mendapatkan bekalan makanan dan keperluan harian kerana hanya seorang wakil isi rumah dibenarkan untuk keluar rumah bagi mendapatkan keperluan makanan, perubatan dan sebagainya. Tidak semua rakyat mempunyai kemudahan untuk bergerak ke mana-mana sendiri dan terpaksa bergantung kepada orang lain atau menggunakan pengangkutan awam apabila mereka ingin mendapatkan keperluan harian mereka. Aktiviti sosial rakyat juga disekat sehingga mendatangkan kemurungan kepada rakyat kerana tidak dapat bergaul dan melakukan aktiviti di luar rumah. Ini dilihat sebagai kegagalan kerajaan kerana tidak berupaya menguruskan Perintah Kawalan Pergerakan dengan baik di mana rakyat dikatakan dikurung secara sia-sia kerana angka jangkitan COVID-19 tetap meningkat walaupun PKP Fasa 1 dijalankan. Seterusnya, kegagalan kerajaan dalam menangani krisis pandemik COVID-19 dengan baik ialah Perintah Kawalan Pergerakan yang berubah-ubah. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat serta Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Situasi ini menimbulkan keadaan panik dan cemas bagi sesetengah rakyat kerana masih lagi terpaksa berkurung sedangkan kawasan lain sudah bebas untuk bergerak di bawah pengawasan minimum. Kegagalan kerajaan seterusnya ialah jumlah kompaun yang tinggi. Sekiranya rakyat ingkar dan tidak memakai pelitup muka di tempat awam, mereka boleh dikenakan kompaun sehingga 10,000 dan diberi masa sehingga 2 minggu untuk menyelesaikan kompaun tersebut. Amaun yang dikeluarkan tersebut adalah tinggi dan di luar kemampuan setengah rakyat kerana terdapat setengah rakyat yang hilang sumber pendapatan dan pekerjaan disebabkan pandemik ini. Mereka juga perlu membeli bekalan pelitup muka yang pada ketika itu berharga agak mahal. Masalah pembelajaran di sekolah juga menjadi punca kegagalan kerajaan dalam menangani krisis pandemik COVID-19 dengan baik. Kerajaan mengeluarkan arahan supaya semua sesi pembelajaran dilakukan secara atas talian, iaitu melalui pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Rakyat memerlukan capaian kepada internet dan peralatan teknologi tinggi seperti telefon pintar untuk mengakses ruang pembelajaran yang dibuat oleh guru sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk perbincangan selanjutnya, marilah kita beralih kepada perkara yang berkaitan dengan kewangan, terutamanya kewangan rakyat. Dikatakan kerajaan telah gagal untuk menguruskan caj moratorium yang ditawarkan oleh bank-bank perdagangan semasa PKP, iaitu moratorium selama 6 bulan.
sejumlah pihak mendakwa kerajaan gagal untuk memujuk bank supaya tidak mengenakan caj tambahan. Ini kerana sebaik saja tamat moratorium tersebut dan secara automatik tempoh pembiayaan ataupun tempoh peminjaman oleh peminjam-peminjam akan dilanjutkan selama 6 bulan lagi, tetapi mereka dikenakan caj yang agak tinggi dan sepatutnya bank tidak mengenakan caj kerana tujuan asal moratorium itu adalah untuk membantu rakyat semasa pandemik ataupun semasa PKP itu sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Mereka telah banyak kehilangan sumber-sumber pendapatan dan juga aktiviti harian. Jadi tidak sepatutnya caj tambahan moratorium tersebut dikenakan kepada peminjam-peminjam. Seterusnya, ada juga pihak mendakwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan telah mengabaikan golongan-golongan yang tertentu dan hanya menumpukan sebahagian golongan sahaja. Contohnya, golongan M40 dan juga golongan T20 yang didapati juga terkesan dengan PKP tersebut. Tetapi seolah-olah kerajaan hanya memandang ataupun memberikan bantuan kepada golongan B40 sahaja, sedangkan golongan-golongan lain juga agak terkesan dengan PKP. Jadi itulah dikatakan kerajaan gagal menguruskan bantuan dan dikatakan telah memberikan bantuan terpilih kepada golongan tertentu sahaja. Seterusnya, berkaitan dengan iCitra dan juga KWSP, kerajaan agak lambat untuk membuat keputusan bagi meluluskan permohonan pencarum-pencarum KWSP untuk mengeluarkan caruman mereka untuk sementara waktu ini. Dan punca kelambatan ini menyebabkan pencarum-pencarum terpaksa bertahan dengan apa yang mereka ada terlebih dahulu sebelum dapat mengeluarkan sedikit daripada simpanan mereka di dalam KWSP. Seterusnya, LPPSA tidak ditawarkan moratorium. Ini sebenarnya sangat membantu kalangan awam yang terjejas akibat PKP. Namun LPPSA tidak ditawarkan ataupun tidak menawarkan moratorium. Jadi ini sangat mengecewakan sesetengah pegawai awam yang agak terkesan dengan PKP tersebut. Mungkin dengan adanya tawaran moratorium daripada LPPSA dapat meringankan sedikit beban terhadap kalangan awam. Terdapat beberapa bukti kegagalan kerajaan dalam menguruskan rakyat. Antaranya ialah dapat dilihat ketika wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Ini dapat menguatkan lagi bukti kegagalan kerajaan Perikatan Nasional PN dalam menjaga kebajikan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercetusnya kempen Kibarkan Bendera Putih. Kempen ini merupakan inisiatif rakyat dan NGO yang bertindak sebagai ejen menyelamat bagi membantu masyarakat sekeliling yang memerlukan bantuan dari segi keperluan asas tanpa melibatkan pihak kerajaan. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk memberi sokongan dan semangat kepada isi rumah yang kehilangan punca pendapatan ekoran daripada wabak pandemik ini. Di samping itu juga, faktor pengurusan yang tidak teratur menjadikan rakyat hilang kepercayaan terhadap pihak kerajaan. Peribahasa Melayu ada mengatakan, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya. Barisan ahli politik yang lantang bersuara dalam menyatakan ideologi masing-masing namun tidak mendatangkan faedah dan manfaat kepada rakyat. Sebagai contoh, sistem agihan bantuan yang tidak teratur menjadikan rakyat terpaksa
mencari inisiatif sendiri untuk mendapatkan keperluan hidup dengan menagih kepada NGO. Dari sudut ekonomi negara pula, para pelabur tidak menunjukkan minat untuk melabur di negara kita. Ini dapat dibuktikan dengan kejadian pergaduhan ahli politik seperti cabar-mencabar, mengamalkan lompat parti dan perlumbaan akuan bersumpah SD. Pihak kerajaan perlu bijak mengatur strategi walaupun negara dilanda pandemik. Laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perdagangan dan Pembangunan menyatakan pengaliran masuk pelaburan asing FDI mengalami kejatuhan yang ketara berbanding dengan 5 negara ASEAN yang lain. Kes bunuh diri dan penderaan ke atas kanak-kanak juga semakin meningkat. Tekanan yang dihadapi oleh masyarakat memandangkan pihak kerajaan tidak mempunyai inisiatif lain selain daripada pengagihan bantuan asas makanan semata. Bagi isi rumah yang diarahkan untuk bekerja dari rumah, WFH, mereka akan mengalami tekanan perasaan kerana kawasan penempatan yang didiami oleh mereka tidak mempunyai peralatan khusus seperti talian internet atau komputer riba untuk melakukan kerja seperti yang diarahkan oleh majikan. Selain itu, keluarga yang mempunyai ahli yang ramai juga akan mengalami tekanan perasaan memandangkan mereka tidak dapat membuat pekerjaan seperti yang diarahkan oleh majikan kerana mempunyai isi rumah yang sangat padat. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah dengan menyertai Open Government Partnership OGP bagi meningkatkan hubungan baik antara pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak kerajaan. Dengan adanya OGP ini dapat mengurangkan dan mengelakkan penglibatan NGO yang tidak berwibawa sekaligus dapat mengelakkan terjadinya salah faham rakyat terhadap kerajaan. OGP ini juga telah dipraktikkan di 8 negara iaitu Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, Filipina, Afrika Selatan, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Di samping itu, pihak kerajaan perlu melonggarkan peraturan dan syarat apabila berlaku sebarang bencana. Antaranya ialah seperti peraturan agihan bantuan hanya dibenarkan kepada ahli politik di kawasan berkenaan sahaja. Tidak dinafikan semua ahli politik bersemangat untuk menghulurkan bantuan, namun ia hanya lebih kepada wayang politik sahaja bagi sesetengah ahli politik. Hal ini akan membangkitkan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat terutamanya yang melibatkan agihan bantuan. Kebajikan rakyat perlu dijaga walaupun mempunyai perbezaan politik. Kefahaman pihak kerajaan terhadap penglibatan NGO semasa pengagihan bantuan perlu ditukar supaya faedahnya dapat dinikmati oleh rakyat sekaligus pihak kerajaan akan mendapat sokongan daripada rakyat. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Untuk menangani masalah luar biasa seperti pandemik COVID-19 ini, ia memerlukan solusi dan keberanian tindakan yang luar biasa. Kementerian Kesihatan KKM telah mengeluarkan data yang menunjukkan sebanyak 48.06% dari kluster kilang. Ramai yang bersuara untuk meminta kerajaan supaya menutup kilang. Akan tetapi penutupan kilang dihadkan operasinya mengikut jam yang telah ditetapkan. Banyak kesan sampingan harus diteliti termasuk ekonomi, psikologi dan sebagainya. Peningkatan kos operasi akan mempengaruhi kos pengeluaran dan akhirnya pengguna yang akan menanggung kos tersebut melalui harga barangan. Oleh itu, penutupan kilang Waima menghadkan operasi kilang bukanlah semudah yang disangkakan.
Kerajaan terdahulu telah menunjukkan sikap yang berat sebelah dengan pelaksanaan SOP seperti menutup kilang yang kurang berisiko. Tetapi kilang yang menyumbang kepada kluster tertinggi dibenarkan untuk beroperasi. Antara salah satu inisiatif untuk mengekang isu ini ialah pihak kerajaan seharusnya meningkatkan denda terhadap premis yang masih melanggar SOP yang telah ditetapkan. Dengan tahap jumlah denda terkini, pihak industri masih mampu untuk membayar penalti yang dikenakan kerana jumlahnya agak sedikit. Tidaklah begitu besar dibandingkan keuntungan yang mereka perolehi. Oleh itu, mereka dengan sewenang-wenangnya berani untuk melanggar SOP kerana mereka lebih mengutamakan keuntungan syarikat berbanding nyawa pekerja serta tidak serius dalam membantu pihak kerajaan menangani masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Okey, kesimpulannya jelaslah kepada kita bahawa kerajaan sepatutnya mengambil langkah-langkah awal untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini yang memberi banyak ancaman yang besar kepada nyawa manusia di seluruh pelosok dunia ini. Dalam konteks ini, kerajaan perlu sedar bahawa menangani COVID-19 ini bukanlah perkara yang mudah. Sebaliknya, ia perlu pembabitan seluruh lapisan masyarakat mengikut kapasiti masing-masing.